Saya baru menerima jemputan daripada Yang Terhormat Mulia Raja Arab Saudi untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar bersama dengan negara Arab dan Islam pada 11 November di Riyadh. Maka perlu ada suatu kesepakatan yang telah dilahirkan oleh Yang Muhammad dari berbagai parti, NGO dan masyarakat tentang dukungan Malaysia terhadap perjuangan sah rakyat Palestin. Pada 18 September 2024, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan satu resolusi 10th Emergency Special Session di mana masyarakat antarabangsa menggesa penyelamatan pendudukan haram Israel di wilayah Palestin dalam tempoh 2 bulan. Berlandaskan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dan Majlis Keselamatan PBB serta menuntut keadilan untuk rakyat Palestin. Pelaksanaan resolusi ES 10/24 perlu disegerakan memandangkan situasi di OPT semakin meruncing akibat serangan tanpa henti oleh rejim Zionis Israel. Menurut laporan baru mengenai situasi di Palestin oleh pelapor khas PBB, Francesca Albanese, tindakan kejam Zionis itu adalah tindakan genosid. Isu genosid telah disepakati oleh kebanyakan negara sekarang dan ini juga pendirian Malaysia. Oleh demikian, kehadiran saya ke sidang kemuncak tergempar ini adalah membawa mandat Dewan dan rakyat untuk mengambil tindakan bagi menghentikan kekejaman berterusan Israel ke atas rakyat Palestin, pencerobohan dan pemusnahan pusat-pusat ibadah, serangan terbuka ke atas wilayah di Lebanon dan Iran, termasuk pembunuhan kejam ke atas Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Selain itu juga pandangan akan membincangkan permasalahan semasa yang dihadapi oleh Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk pelarian Palestin di Asia Barat, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Berikutan keputusan rejim Israel mengharamkan operasi pertubuhan bantuan kemanusiaan pada 28 Oktober 2024. Adalah penting bagi Malaysia dan komuniti antarabangsa mengutuk jenayah genosid di Palestin, memberi tekanan ke atas Israel untuk melaksanakan gencatan senjata dan segera bagi membolehkan bantuan perubatan, makanan dan keperluan kemanusiaan lain. Maka inisiatif ini diambil oleh Arab Saudi bersama dengan negara Arab dan Islam tentu akan memberi tekanan dan kehadiran kita akan memberikan gesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Malaysia juga akan mengusulkan ke persidangan kemuncak negara Arab dan Islam agar sokongan sepenuhnya diberikan kepada UNRWA dalam melaksanakan mandatnya memberi perkhidmatan sosial dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Malaysia berhasrat menggunakan sidang kemuncak ini untuk meraih sokongan negara Arab dan Islam terhadap ikhtiar tersebut bagi menghalang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel Knesset pada 28 Oktober yang bertujuan melenyapkan UNRWA dan memburukkan situasi kemanusiaan di utara Gaza yang mengalami kebuluran setelah terputus bantuan asas sejak sekian lama. Salah satu pendekatan yang boleh diambil adalah bagi sidang kemuncak negara Arab dan Islam memberi sokongan kepada usaha mediasi gencatan senjata oleh Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat. Sejak Mei lepas, ketiga negara ini telah membangunkan satu kerangka perjanjian yang perlu dipersetujui oleh semua pihak. Kegusaran kita ialah kerana
tindakan kejam Israel itu tidak mungkin berlaku tanpa dukungan negara-negara yang membekalkan senjata terus-menerus kepada Israel, termasuk Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah. Penyertaan Malaysia sebagai ahli perikatan global juga sebagian usaha daripada meningkatkan tekanan diplomatik ke atas Israel bagi melaksanakan gencatan senjata kekal di Gaza, menggesa pembebasan tahanan Palestin, berundur di wilayah yang dijajah bagi menangani penderitaan rakyat Palestin, menerusi penyambungan segera bantuan kemanusiaan. Kita juga akan membincangkan pelan tindakan mengenai pasti langkah-langkah konkret ke arah mencapai kemerdekaan mutlak Palestin dalam tempoh garis yang munasabah. Sebagai sebuah negara yang mendukung prinsip keadilan dan perundangan antarabangsa, Malaysia terus komited memperjuangkan hak Palestin sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka dan penyelesaian yang adil dan muktamad. Ini bermakna menghentikan penjajahan, menghentikan apa yang ingin diungkapkan sebagai dispossession, keganasan, kezaliman dan genosid. Rentetan perkembangan ini pada 31 Oktober 2024, Malaysia telah menyertai kumpulan trust core group bagi penyediaan satu draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk memohon pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai obligasi Israel dalam membenarkan aktiviti dan kehadiran PBB. Isu ini juga dibawa oleh Menteri Luar dalam sidang tersebut. Draft resolusi ini sedang dalam proses rundingan dan kita juga akan mengkaji setelah berlakunya pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan PBB supaya Israel dikeluarkan, disingkir sebagai anggota PBB. Dan Yang Dipertua, tidak ada alternatif bagi UNRWA dengan Yang Dipertua. 15 ketua agensi PBB dan organisasi kemanusiaan. Ini yang telah bertindak selama 75 tahun. UNRWA merupakan tali hayat utama penyaluran bantuan antarabangsa kepada rakyat Palestin. Peranan penting UNRWA di Palestin disokong penuh oleh Malaysia dan bantuan-bantuan, kerjasama, penyelarasan akan terus ditingkatkan. Sokongan berterusan Malaysia terhadap UNRWA ini agak kritikal. Oleh itu, kerana kita juga telah mendapat penghargaan daripada Philip Lazzarini, Pesuruhjaya Agung UNRWA. Ini dizahirkan kepada Menteri Luar dalam sidang PBB yang lalu dan memohon kerjasama ini dapat ditingkatkan. Tan Sri Dipertua, sehingga 1 November 2024, kezaliman ke atas rakyat Gaza telah mengorbankan 43,204 orang rakyat Palestin, termasuk 16,000 kanak-kanak. 101,641 orang rakyat Palestin dilaporkan cedera, manakala 11,000 lain dilaporkan hilang. Secara purata, 118 rakyat Palestin terkorban dan 277 lagi cedera setiap hari sejak Oktober 2023. Situasi Gaza malangnya terus meruncing dan seperti mana saya tegaskan, kerana keganasan itu tanpa henti, with impunity dengan izin dan dengan dukungan langsung dan tidak langsung dari negara-negara sekutu Israel. Tan Sri Dipertua, keterangan terperinci boleh saya edarkan, tapi untuk membolehkan rakyat mengikuti perkembangan, saya telah memilih untuk memberikan penjelasan ringkas dan pendirian Malaysia yang akan kita bentangkan
untuk pertimbangan negara-negara Islam dan Arab di Riyadh insya-Allah pada 11 bulan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Perdana Menteri. Saya akan menjemput dua orang pembahas, seorang daripada pembangkang dan seorang daripada kerajaan, dengan memberikan 5 minit setiap seorang untuk memberikan pandangan. Untuk itu saya mulakan dengan Syed, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Tuan Dipertua berdiri bersama saya hari ini untuk memberikan sokongan padu kepada Malaysia bahawa kita mempunyai suara yang tegas dan negara kita yang jauh di sini mempunyai kekuatan apabila kita menyatakan penindasan kepada rakyat Palestin itu antara puncanya adalah kegagalan dunia untuk menghentikan keganasan Israel, walaupun dilihat dalam dunia yang moden ini negara-negara yang maju itu mempunyai pelbagai kekuatan tetapi mereka sangat naif berkaitan kemanusiaan dan telah membiarkan kemusnahan kepada rakyat di Gaza itu. Sidang KAS yang akan dihadiri oleh Malaysia ini bagi pihak kami di Perikatan Nasional memohon untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pendirian tegas kita bahawa kita sangat konsisten. Penindasan kepada rakyat Palestin itu perlu dihentikan segera. Termasuklah genjatan senjata yang sepenuhnya yang dipohon oleh pihak berkuasa Hamas di wilayah Gaza itu. Apa yang sedang berlaku di utara, di Jabalia ketika ini. Ribuan yang sedang beratur panjang untuk mendapatkan sebuku roti. Mereka akan terbunuh sama ada mereka kebuluran ataupun mereka akan dibom oleh rejim Israel yang ganas itu. Keputusan Knesset Israel untuk menutup UNRWA itu perlu dikecam habis-habisan oleh Malaysia dan seluruh dunia. Dan pada hari ini beberapa pandangan saya bahawa kita Malaysia perlu tegas, termasuklah bagaimana Malaysia ingin memberi sumbangan yang lebih kukuh dari segi dana UNRWA itu bagi kita memastikan UNRWA ini dapat diteruskan usaha ataupun bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza itu. Saya mohon untuk Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan jumlah yang akan diberikan kepada tabung UNRWA ini. Yang kedua, saya melihat bahawa kita juga perlu disebut tadi konsistensi. Kita menyatakan bahawa kita tidak akan mengiktiraf Israel ini secara langsung ataupun tidak langsung. Apa yang menjadi polemik sekarang ini perlu diperjelaskan oleh pihak kerajaan ketika mana ramai aktivis Palestin menyatakan kerajaan perlu menyemak kembali penjualan saham MAHB kepada GIP, BlackRock ini. Ini telah jelas ya. Apabila United Nations Human Rights telah memberi amaran kepada negara-negara ataupun syarikat-syarikat supaya tidak ada hubungan langsung dengan penjualan senjata kepada Israel. Telah diumumkan bahawa GIP telah dipunyai oleh BlackRock dan BlackRock telah pun menguasai saham Lockheed Martin, iaitu antara syarikat pembekal terbesar senjata kepada Israel. Lebih 7.79 pemilikan Lockheed Martin ini. Disebut oleh United Nations Human Rights, states and companies dengan izin, state and companies must end arms transfer to Israel immediately or risk responsibility for human rights violation, yang disebut oleh UN expert. Jadi ini perlu diambil perhatian. MAHB mempunyai risiko untuk didakwa jika diteruskan penjualan saham ini. Mohon Yang Amat Perdana Menteri membuat keputusan tegas bahawa kita konsisten. Kita tidak mahu ada pihak mengatakan ketika kita sedang memberi susu kepada anak-anak di Gaza, dalam masa yang sama
kita memberi pisau ataupun hulu pisau itu kepada musuh untuk membunuh anak-anak di Palestin itu. Tuan Pertua, seterusnya saya ingin mohon untuk Yang Amat Perdana Menteri menjelaskan bagaimana operasi Op Ihsan yang dilancarkan di Dewan kita ini beberapa bulan dahulu ataupun lebih setahun yang lalu. Adakah operasi Op Ihsan ini akan diteruskan dan bagaimana keadaan di lapangan di sana sama ketika mana di sempadan Rafah itu masih lagi ditutup, bantuan masih disekat, dan saya yakin kita dapat mengambil semangat sukarelawan seluruh dunia yang cuba masuk ke dalam Gaza, termasuk laporan terbaru Mercy Indonesia yang telah pun diberi mandat oleh kerajaannya untuk membantu di lapangan, di hospital-hospital yang telah lumpuh di Gaza sana. Tuan Yang Dipertua, yang terakhirnya, untuk kita lebih konsisten bagi pihak Malaysia, kita tidak lagi boleh mengatakan bahawa cara untuk penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin dengan two-state solution ini sudah tidak relevan pada ketika ini. Ketika mana two-state solution ini tidak pun sedikit diendahkan oleh Israel. Bahkan dia dengan begitu angkuh untuk mewujudkan Israel Raya yang mereka nak menguasai seluruh sebahagian daripada Asia Barat itu. Dan kenapa kita masih tengiang-yang ataupun kita masih disebut pipi tak mancung, pipi kita ni maknanya cuba untuk hidung tak mancung pipi tersorong-sorong, kita menyebut two-state solution, padahal Israel tidak mengendahkan. Dan kita menyatakan pembebasan Israel, pembebasan Palestin yang mutlak adalah hak rakyat Palestin, dan perjuangan kita yang akan diteruskan yang telah dilaksanakan oleh pejuang-pejuang Hamas, termasuk Syahid Ismail Haniyeh, Syahid Yahya Sinwar, yang mereka telah pun menjadi pejuang sejati kepada rakyat Palestin. Tuan Dipertua, bagi pihak kami menyokong usaha yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. Baik.